Saya start Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, sorry sebab semalam kalau ikutkan dia ada masalah teknikal sikit. Sepatutnya saya dah nak bagi sebelum pukul 9 tu dia punya link, tapi kelas account macam itulah. Tak apalah. So, saya terpaksa postpone malam, patutnya malam semalam tapi ada kelas kan. Tu yang saya postpone malam ni lah. It's okay, tak ada. Okay je. Okay. So untuk hari ni saya sambung. Masih lagi dengan tajuk pengamiran. So pengamiran yang macam kita dah belajar hari tu sama juga. Yang penting kita punya kuasanya kena apa? Ingat tak? Kuasa kena apa? Tambah ke tolak? Kalau kamiran kuasa kena apa? Ingat tak? Kuasa kena apa? Tambah ke tolak? Tambah. Okay, and then dia kena letak bawah kan, jadi bahagi kan? Sekejap, senang nak panggil nama. Sekejap Okay, so untuk yang kamera ni, okay, so just saya ulang balik, kita kena tambah kuasa dia and then kita kena letak bawah. Maksudnya kita kena jadikan dia sebagai bahagi. Okay, so untuk yang hari ni, cuma hari tu kalau misal kata dia adalah kamiran tak tentu yang bentuk kamiran biasa and then contoh X kuasa 2 dx and then kita akan dapat jawapan sepatutnya jadi X kuasa 3/3. Boleh yang ni and then kita kena tambah dengan C. Sebab apa kena tambah C, ingat lagi tak? Sebab kat depan ni dia tak ada apa-apa nombor. Dengan kata lain dia adalah kamiran tak tentu. Okay, tapi kalau misal kata soalan yang sama, mungkin saya buat 1, 2, X kuasa 2 dx and then kita akan buat X kuasa 3/3, kita kena buat bracket, sini adalah 2, 1. Ingat tak siapa tolak siapa? Mana tolak mana? Atas tolak bawah ke bawah tolak atas? Masa substitute siapa tolak siapa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Masa substitute siapa tolak siapa? Atas tolak bawah. Atas tolak bawah. So maksudnya bila substitute 2 kuasa 3/3, kita kena tolak dengan 1 kuasa 3/3. Maksudnya ialah yang 2 ni kita kena substitute dekat huruf X. Apa-apa huruf X yang pada dalam bracket tu lah sama dengan 1 juga Okay, and then kita akan solve macam biasa. Okay, so ini adalah 2 benda yang dalam pengamiran. Kalau asas 2 ni kamu tak okay lagi, so ada masalah lah yang belakang-belakang ni sebab kita buat yang seterusnya ni mesti faham yang asas dulu. Ini yang basic yang sebelum ni lah. Okay, so ini adalah sifat kamiran tentu. Okay, dia tak ada apa-apa pun, dia macam setakat bentuk sahaja. So untuk bentuk yang ini sebagai contoh ini dekat buku teks kamu. Kejap saya tengok. Kalau siapa ada buku teks boleh buka buku teks sekali lah kat sebelah. Jadi banyak pakai buku teks. Sebab dekat modul tu soalannya sikit sangat untuk yang part ni. 94, muka surat 94 buku teks. Okay. Siapa yang ada buku teks kat sebelah boleh ready dengan buku teks lah, muka surat 94. So yang ni saya tulis kat sini. Okay, so sebagai contoh kita tengok satu-satu sekali limbas je. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, untuk yang A, boleh refer yang A. Okay, kalau kita ada kamiran nombornya sama, maksudnya A dengan A, nampak tak dia ada tulis A dengan A? Semua orang nampak tak? Okay, kalau nombor dia sama, agak-agak kamu, kenapa jawapan kita kosong? Agak-agak kamu, kenapa jawapan kita kosong kalau nombor kita sama? Siapa boleh jawab? Sebab A tolak A. Pandai. Sebab A tolak dengan A. Sebab bila kita substitute kan macam style yang kita buat sebelah kanan ni kan. Yang sebelah kanan ni kan. Yang atas tolak bawah kan. So kalau misal kata sini 2, contohlah kita tukar soalan lah. Sini 2, sini pun 2.
Okay, so confirm lah sini pun 2 kan. So nanti kita tolak benda yang sama je. So disebabkan kita tolak benda yang sama, itu yang akhirnya kita akan mendapat jawapan kosong. Boleh follow yang ni Yang ni okay? Okay, yang second. Saya masuk yang second, B. Okay, ini macam ala-ala songsangan lah lebih kurang. Okay, kalau kita punya kameran A kepada B, fx dx, and then jawapannya adalah negatif, and then dia punya nombor terbalik. Okay, maksud B ni ialah, saya bagi contoh, kalau saya ada kameran 1, 2 fx dx, dia adalah sama dengan negatif dekat depan, ini 2, ini 1 fx dx. Okay, boleh follow tak? Sama macam lala vektor lah. Vektor kan kalau lawan arah kan negatif kan? Ingat tak vektor? Form 4. Masih ingat vektor? Vektor ulat-ulat? Vektor ingat tak? Okay, yang ni boleh terima? Yang B okay? Boleh saya teruskan pada C? Boleh saya terus pada C? Saya terus pada C Boleh. Okay, so saya terus kepada C. Okay, C ni pula. Okay, diberi apa-apa, macam tak kisah apa-apa nombor. Okay, K tu kat dalam asalnya. Tapi dalam masa yang sama, dia sama juga kalau K tu dibawa pergi luar. Okay, dengan keadaan K ialah pemalar. Okay, macam biasalah pemalar ni maksudnya dia adalah satu nombor. Dia bukannya pun boleh ubah. Dia bukan huruf X, dia bukan huruf Y. Dia adalah nombor lah macam 1/2, macam nombor 3 ke. Okay, ini sebagai contoh lah. Okay, soalan C pula, contoh saya bagi. Kalau dia kata dia nak kameran 3, 4, 5 fx dx. Okay, tak apa, nanti kita tengok soalan. Yang ni setakat saya nak explain biasa je. Okay, 5 ni, 5 yang depan ni kita boleh move pergi keluar. And then kita salin je balik benda yang sama 3, 4 fx dx. Okay, itu sahaja. Tak ada benda pun yang sini. Semua okay? Boleh saya proceed terus pergi kepada soalan seterusnya? Boleh? Okay, so saya sambung lagi. Saya pergi kepada soalan D. Bukan soalan D, ini adalah formula sebenarnya D ni. Yang atas ni A, B, C, D, E ni sebenarnya formula. Okay, so untuk yang ni pula. Okay, kita tengok satu-satu. A pergi ke B, next B pergi ke C. Maksudnya nombor ni berlanjutan. Okay, sebagai contoh lah untuk soalan D. Okay, saya bagi gambar lah, gambar graf. Sekejap Saya boleh pakai graf ni tapi tak apa, saya buat biasa je Sekejap Okay, let's say sini ujung ni kosong ni kosong So sini maybe saya punya nombor adalah 2. Okay, yang ujung ni mungkin nombornya adalah 5. Okay, let's say saya kata ini adalah luas bawah graf saya yang pertama yang berwarna biru, and then luas graf saya yang kedua adalah yang berwarna hijau. Okay, maksud di sini ialah apa yang berlaku pada kita punya yang D ni tadi, Okay, so sebenarnya maksud dia macam ni. Okay, let's say lah saya kata, sekejap saya tak nak letak sini Y, saya pakai HX pula lah. Tadi pakai FX je, saya pakai HX pula. Okay, contoh. Saya nak kameran 0 pergi ke 2, warna biru Yang saya buat ni warna biru Maksudnya kawasan yang berlorek ni adalah had daripada 0 pergi ke 2. So saya letak kat sini 0 yang kecil kat bawah, 2 selepas dia. Boleh faham Okay, and then garis lengkung ni adalah HX dx. Okay, and then saya tambahkan dengan warna hijau. Maksudnya yang lorekan yang berwarna hijau yang berada di sebelah kanan ni. Okay, bila saya lorek warna hijau bermaksud dia adalah nombor daripada 2 pergi ke nombor 5. So 2 pergi ke 5. Okay, HX dx juga. Okay,
Kalau kita top up pula, kalau kita tambah terus, maksudnya daripada asal, daripada biru ni, yang biru, kita terus tambah dengan yang warna hijau ni, agak-agak apa nombor yang kat bawah yang kita boleh terus tulis serentak? Maksudnya kita terus langsam terus. Nombor apa agak-agak? Daripada apa kepada apa tu? Full. Maksud saya nak full. Full gambar ni. Saya nak buat gambar yang warna biru ni tadi, saya nak add on dengan yang warna hijau. Okay, so apa nombor yang kita kena tengok? Kita kena tengok nombor bawah teruslah. Start daripada nombor berapa ni? Kosong. Betul. Apa nombor belakang sekali? 5. Okay, kenapa saya ambil 05 terus? Kenapa saya ambil 05? Full. Yes, sebab saya nak gambar full. Maksudnya kita nak cerita sebenarnya bila kita tambah 02 bahagian depan and then kita tambah dengan bahagian belakang ni, so sebenarnya kita boleh dapat full. Okay, itu maksud yang formula D tadi. Maksud di sini ialah kita tengok balik A pergi ke B, B pergi ke C, dia akan terus jadi A yang dekat sini terus dia pergi AC. Faham tak? Okay, saya ulang balik dekat yang saya buat contoh tadi Okay, maksudnya di sini ialah daripada kosong kita pergi ke 2. Okay, 2 ni sama kan? 2 sama kan? So, dia akan terus jadi kosong pergi ke 5 terus. Maksudnya dia terus pergi A pergi ke C. Nampak tak sini? Ini A, dia terus pergi belakang AC. Okay, boleh faham tak? Boleh follow yang ni? Boleh follow? Boleh? Boleh. Ini okay? Okay, so saya terus sambung dengan soalan dengan formula yang E. E pun simple juga. Okay, E ni macam ala-ala kita buat kembangkan something. Maksudnya macam contoh kita ada, sekejap dah tak nampak. Saya padam. Okay, macam contoh. Okay, depan ni fx tambah tolak gx dx and then kita macam pecahkan dia. Maksudnya yang depan kita buat fx saja. Yang belakang kita buat gx saja, itu saja. Macam ala-ala pecahkan biasa je. Maksud tambah tolak ni ialah kalau operasi pada waktu itu adalah tambah, kita kena ambil tambah, kita kena matching dengan orang yang belakang yang tambah juga. Okay, kalau misal kata formula kita punya bawah tu tolak, bawah tu matching kena tolak juga. Sebab ada formula trigo nanti dia ada terbalik tau. So kena careful dengan simbol lah. Untuk yang ni tak ada perubahan apa-apa, simbol dia sama je. Okay, boleh proceed Boleh saya terus kepada contoh Boleh saya terus pada contoh? Okay, so saya ambil contoh 12 muka surat 94 buku teks. Okay, yang ni saya explain, maksudnya saya pakai contoh sahaja, saya tak ambil soalan pun, saya pakai contoh sahaja. So nanti bila kamu nak buat rujukan balik, kamu boleh refer balik buku teks Okay, boleh saya sambung Okay, so saya sambung pada soalan. Okay, kalau soalan kamera yang bentuk macam ni, korang kena tengok betul-betul apa maklumat dia bagi, apa maklumat dia nak. Okay, sebagai contoh Okay, dekat sini dia ada, kena tengok betul-betul Saya ada kat depan ni 1, 3 fx dx sama dengan 4. Ini adalah benda yang pertama. Okay, yang ini pula benda yang kedua. Okay, yang ni pula adalah benda yang ketiga. Ini maklumat yang dia bagi. So biasanya bila soalan kamera yang dia bagi, biasanya kita kena gunalah ikut kesesuaian soalan. Okay, and then baru soalan dia. Okay, kita tengok dulu. Okay, soalan yang A. Kita ada soalan A. Kameran 31 fx dx. Okay, so kalau kamu boleh tengok dekat sini, kita kena tengok betul-betul tau. Soalan yang dia minta adalah fx. So ada tak fx yang sama dekat atas 13 ataupun 31? Yang warna hijau ke, warna merah ke, warna biru? Yang menyerupai, yang hampir menyerupai. Yang memang menyerupai lah senang cerita.
Hijau. Hijau, yes. Boleh saya ambil yang warna biru tak? Tak. Tak boleh sebab huruf dia G. Warna biru memang tak boleh ambil sebab dia huruf G. So yang ni saya tak boleh ambil untuk soalan A. Saya tak boleh guna yang maklumat ni. Okay. Maklumat yang merah pun saya tak boleh guna sebab nombor dia tak sama. Faham tak maksud saya? Benda tu tak sesuai untuk digunakan. So yang sesuai adalah yang kita akan ambil yang warna hijau. So maksudnya tadi ini kita akan guna apa? Siapa ingat tadi? Antara A, B, C, D, E. Which one yang kita akan guna? Yang sesuai. Ni yang terbalik ni. 1-3 jadi 3-1. Soalan B kan? Yang B kan? Betul? Betul. Okay, so jawapan akhir kita. Kalau tadi 1-3 dia dapat 4, jawapan akhir negatif. Baik. Negatif 4 je lah, itu je. Dah. Sebab ni biasa markah ni 1 je ni, dia takkan banyak pun. Okay, yang ni okay. Boleh terima? Boleh terima tak? Boleh terima yang ni? Semua okay? Okey. Okay, so saya sambung Okay. dengan B boleh? Saya sambung dengan B boleh? Boleh. Soalan B. Okay, kita tengok soalan B. Kita ada Kamil 1-3 fx tambah gx dx. Okay, yang mana satu antara A, B, C, D, E yang sesuai untuk kita gunakan? Ini yang kembang ni version. Yang mana? A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Yang mana satu? Ikut. E. E yang boleh kita guna yang E. Kenapa yang E? Kenapa yang E? Tengok balik. Dia ada dua benda kat dalam bracket kan? Ni pun sama ada dua benda dalam bracket kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Boleh? Okay. Betul. Okay, so yang ni yang tadi sebab yang tadi yang E saya tak tunjuk contoh. Okay, ni tak apa, ni kita terus pada contoh dia lah. Okay, so maksudnya di sini ialah kita macam ala-ala kembangkan saja. Kita buka. Maksudnya, okay, yang depan ni fx. So saya tulislah kameran 1-3 fx. Kalau ada kameran depan, belakang mesti dx kan? Saya ada cerita kan? Dia mesti berpasangan kan? Dia tak boleh tulis single dia mesti berpasangan. So kameran 1-3 gx dx. Maksudnya macam ala-ala saya buat macam ni. Sini saya kembang sini, saya kembang sini. Faham tak? Faham maksud kembang? Semua okey? Boleh saya sambung yang ni? Boleh saya sambung? Boleh. Boleh, okey. So untuk yang Boleh. ini, okey kita tengok balik. Okey, untuk yang ini, okey kita tengok 1-3 fx. 1-3 fx dx. Yang mana satu? Hijau, merah, biru. 1-3 fx. Hijau. Hijau, pandai. So nombornya apa kat hijau tu? 4. 4, bagus. Letak je 4. Siap. Tambah 1-3 gx dx. Warna apa? Hijau, merah, biru. Biru. Biru berapa tu? Biru. Berapa biru? 12. So 4 tambah 12. 4 tambah 12. 16. Dah siap, itu je. Boleh nampak tak dia punya bentuk? Ini okey je, yang jenis ni je senang sikit. Yang ni okey? Boleh terima? Boleh terima? Boleh. Boleh. Okey. Boleh saya sambung soalan C? Boleh? Saya sambung C terus Boleh. Okey, C saya buat kat bawah ni. Okey, saya salin balik soalan kejap. Okey, so macam biasa, kalau soalan kita refer dulu dekat antara hijau, merah, biru. Ada tak yang sama macam nombor yang sekarang, yang totally sama? 15 fx. Tak ada kan? Okey. So, maksudnya sekarang kalau kamu tengok huruf yang dibagi adalah fx, betul tak? Betul tak? Dia ada gx ke tak ada kan? Betul. So kita refer fx dengan fx ni. So maksudnya yang
Yang biru ni confirm kita tak akan tengok. Sebab apa tak akan tengok? Sebab dia GX. Kita tak guna. Faham tak? Boleh follow? Boleh. Boleh. Okay, so siapa ada idea macam mana saya nak buat untuk 1 pergi ke 5? Cuba tengok nombor dia dekat luar. 1 pergi ke 3. Betul tak? Lepas tu Betul. 3 pergi ke 5. So bolehlah dapat 1 pergi 5 terus kan? Logik tak? Logik. Logik. Maksudnya kalau kita buat garis nombor 1 pergi ke 3 and then 1 pergi ke 3 pergi ke 5 macam tu lah. Boleh? Faham tak? Boleh Faham. follow? Faham. Maksudnya dari 1 terus pergi ke 5 macam tu. Okay, so apa yang kita buat ialah 1, 3 fx dx tambah dengan 3, 5 fx dx. So jawapan yang pertama warna hijau kan? 4. Tambah berapa tu? 3. Yes. So 3, jawapan 7. 7. 7. Siap lah, itu je lah. Boleh? Yang ni okey? Boleh terima? Boleh. Boleh. Okey. Dah Sebab saya nak sambung contoh yang dekat modul buat satu soalan. Satu lagi nanti korang buat sendiri. Boleh? So saya terus sambung Okey, ini adalah dalam modul kamu. Saya pun tak ingat ni muka surat berapa. Kejap saya cek balik. Ini muka surat 12. Betul, 12 kan? Okey, ni modul page 12. Okey, so nanti boleh tengok balik yang atas tu lah dia punya contoh. Tu pun saya tak cek okey ke tak tu, tapi tak apa. Okey, so kita akan buat yang soalan B. Okey, so kita akan fokus kepada soalan B. Okey, kita akan guna maklumat yang A, B, C, D, E tadi Okey. So, kita tengok soalan balik. Okey, diberi 29 fx dx sama dengan 7, cari apa terus. So, maksudnya dia ada bagi maklumat, hanya satu saja maklumat. Okey, boleh dapat Okey, and then dia suruh cari nilai 29 fx dx. Dx, okey. Jawapan apa? B1. Tadi dah belajar dah. B1 jawapan? Negatif 7. Pandai. Negatif 7. Negatif 7. Okey, boleh? Yang ni okey? Boleh? Okey, boleh saya terus sambung B2? Okey, maklumat B2. Okey, kita tengok dulu apa maklumat dia bagi. Dicari nilai K jika bla 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 bla. Dia ada dua benda kat situ. Kalau kamu tengok, dia ada depan ada KX, belakang ada 7FX and then ada sama dengan satu nombor. Ini adalah satu soalan. Inilah adalah benda yang maklumat dia bagi, tapi dia nak nilai K yang kat dalam ni. Okey, boleh faham soalan? Boleh faham soalan tak? Dia bagi maklumat yang warna merah yang baru saya bulatkan untuk B2 and then dia nak K yang berada di dalam. Okey, so step yang pertama salin dulu soalan. Okey, kameran 29 KX. Okey, sebelum tu kalau kamu tengok ini jawapan belakang, dia tak ada isu. Yang depan ni cerita yang depan je. Okey, kamu nampak tak dia ada bracket kat sini? Ini boleh saya guna kaedah kembang tadi tak? Boleh tak? Boleh. Boleh, okey. Ini yang macam E punya bentuk tadi. Yang tadi saya dah tunjuk. Ni style E yang ala-ala kembang tadi Boleh So saya pakai E Yang ni saya pakai E The first one, first step kita pakai E. So 29 KX DX tambah dengan, saya salin balik 29 7FX DX sama dengan 175/2. Boleh follow sampai sini? Semua okey? Semua okey tak? Semua okey? Okey. Okey, confirm. Confirm Okey. So, step yang kedua, kita dah tengok ini step yang kedua pula. Okey, kita tengok satu-satu. Kita ada 29 KX DX
Okey, dia ada beberapa kaedah, sama ada kita terus buat KX ni ataupun korang kena keluarkan macam yang ni, yang K tadi ni. C, soalan C. Ingat balik, kalau depan dia ada K ataupun nombor DFX, korang boleh keluarkan K tu duduk luar, dalam. Okey, dapat tak yang ni? Yang ni boleh follow? Yang ni okey? Okey, so cara penulisan saya boleh tulis kat sini K duduk luar 29X dx tambah dengan yang belakang ada tak nombor yang boleh keluar? Apa nombor boleh keluar? 7. 7 pandai. 7 kat luar 29 fx dx sama dengan 175/2. Okey, so sampai sini kita kena tengok balik maklumat seterusnya. Okey, untuk yang pertama ni, warna biru. Ada tak menyerupai dengan apa-apa maklumat dekat atas yang dia bagi? Ada tak? Dia ada sebut FX ke? Dia Tak. ada sebut FX ke kat sini? Tak ada kan? Tak ada kan? Okey, yang belakang warna hijau saya buat sekarang. Ada tak yang menyerupai dengan maklumat dia bagi? Ada. Ada. Nombornya apa? 7. 7. Okey, bermaksud saya buat belakang dulu kejap. Okey, 7 ni kekalkan sebagai 7. Maksudnya yang ini sahaja dia sama macam warna merah yang pertama ni tadi. Betul atau tidak? Betul tak bentuknya tu? Betul. Betul. So kat sini boleh saya letak 7 Boleh faham? Boleh faham yang ni? Boleh, boleh. Boleh. Okey, so saya samakan dengan 175/2. Okey, sekarang saya nak buat warna biru. Biru tak ada maklumat kat atas kan? Tak ada langsung kan? Tak ada kan? Okey, Tak ada. soalan saya. Kalau benda yang tak ada biasanya kena buat sendiri. Boleh saya kamerkan X? Boleh saya kamerkan X? Ingat tak? Macam mana nak kamerkan X? K kekal kat luar. X jadi X berapa ni? X kuasa 1. 1 tambah 1? 2. 2. So jadi X kuasa 2 per 2. 2. Bagus. Bracket nombor 9, 2. 29. Boleh tak? Yang ni okey? Yang biru okey? Boleh saya proceed? Boleh. Boleh. Okey. So maksudnya saya kena solve lah untuk soalan yang ni. Yang belakang ni tak ada isu. Nanti just tolak je. Belakang ni tolak dengan yang 49 ni. Bawa ke sebelah kanan kan. Okey. So saya akan solve yang ni. Okey. So tengok betul-betul. Yang ini apa yang kita kena buat ialah K adalah satu nombor. Di mana K ini kamu kena darab nanti dengan dua-dua nombor yang dah solve kat sini. Okay, maksudnya tak apalah saya tunjuk je lah. Okay, so apa yang kita kena buat ialah 9 masuk dalam, so saya akan jadi 9 kuasa 2/2. Semua orang boleh terima apa saya tulis? Semua orang boleh tak? Yang ni okey? Yang ni boleh terima? Boleh, okey. Tolak dengan berapa? Tolak berapa? 2 kuasa 2. Okey, good. 2 kuasa 2/2. 2. Okey, dapat tak? Boleh follow? Okey, so tolong saya dalam bracket saja dapat berapa nilai? Dalam bracket saja dapat berapa nilai? Berapa nilai? 77. Per 2, betul? Betul, okey. CK 7/7/2. So yang ini 175/2. Ini bawa pergi sana, dia akan jadi tolak 49. Dapatkan nombor sebelah kanan.
And then kita akan terus boleh solve lah K tu apa nilai dia. Dia dapat tak? Okay, tolong saya kejap. Saya nak dapatkan jawapan terus habis. Jawapan akhir K? 1. 1, betul kan? 175/2, sorry. This one is 70/72 juga. Satu. Ini ni kan. Yang sebelah kanan ni maksudnya korang akan dapat jawapannya adalah 77/2 juga kan? Betul kan? Betul. Okay. So jawapan K adalah sah 1. Okay. Boleh follow? Yang ni okay? Boleh terima? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So tarik nafas kejap sebab saya nak masuk yang luas. Okay. Tarik nafas. Apa ada air kat sebelah? Pergi minum kejap. Ambil apa oksigen dulu. Okay, nanti soalan C jadi homework Kamis. Tangan ni. Sakit. Okay, dah Boleh? Boleh saya sambung? Boleh. Boleh, okay. So saya sambung dengan luas. Okay. Kalau nak ikutkan yang lepas yang masa part 2, hari tu saya ada cerita sikit-sikit pasal kamera tentu daripada kawasan mana kepada kawasan mana tu. Okay. So sekarang ni kita akan fokus kepada luas. Okay, nanti dia akan lepas luas, dia ada satu nama diisi padu. Okay. Different antara dua ni, dia adalah, differentnya adalah formula dia. Maksudnya bezanya pada formula. Okey, macam contoh kalau luas, ini maksudnya luas macam saya sebut hari itulah kita cerita pasal bawah graf. So kalau bawah lengkung, persamaan terlibat bawah lengkung lah. Okey, boleh Sebab yang ni dia agak complicated nak faham. Tapi kalau dah faham dia senang cerita macam ni lah. Kita kena faham gambar. Bila kita faham gambar baru kita boleh keluarkan kita nak buat kamera apa tolak ke, apa tambah ke. Dia kena faham slow-slow lah, maksudnya yang penting kena faham yang sekarang ni sebab yang next kita kena belajar bentuk lain pula. Okay, boleh? Okay, so step yang pertama, okay, kalaulah soalan, okay, soalan dia boleh ada tanya dua soalan tau. Okay, nanti dia ada paksi X. Okay, dalam masa yang sama nanti kita pun akan ada paksi Y punya soalan. Okay, maksudnya ialah kalau soalan paksi X, yang ni kena dengar betul-betul kalau soalan paksi X, belakang ini dia mesti huruf DX. Okay, boleh faham yang ni? Yang step yang ni okay? Boleh terima? Boleh. Okay, so nombor yang berada dekat sini pula, nombor yang berada dekat sini, lama sekejap, warna dia terang sangat, gelap sangat. Okay, nombor yang berada pada sini pula, yang AB ni, okay, nombor itu mestilah berada di atas paksi X. Nombor yang kita ambil itu mesti berada di atas paksi X.
Saya ulang lagi sekali, nombor yang berada di depan untuk kamera tentu tu tadi, kita mesti ambil pada paksi X. Dan hujung belakang dia mesti DX. Itu syarat dia. Korang faham yang ni dulu, nanti kejap lagi saya tunjuk balik apa benda Y ni sebenarnya. Nanti saya cerita balik pada soalan. Okay, boleh? Yang ni boleh faham apa yang saya sebut ni tadi? Boleh follow? Sebab saya kena tunjuk contoh baru boleh faham. Okay, so step dia kalau misal kata paksi X, sebab biasa nanti dia akan sebut memang pada sama ada pada paksi X ataupun paksi Y, memang dia akan jelaskan. Tapi kalau in case dia tak sebut paksi X ataupun paksi Y, kita boleh guna mana-mana yang kita suka. Dia sama je jawapan dia sebenarnya. Okay, boleh follow Okay, so kita tengok contoh. Okay, ini pun ada dekat dalam buku teks. Kejap saya cek buku teks. Kejap muka surat apa? Okay, ni muka surat 96, 97. Okay, ini adalah buku teks 96, 97. Okay, so untuk yang ini, okay, yang ni saya nak cerita sahaja. Okey, maklumat apa yang dia cerita ni sebelah kiri. Yang ni saya nak olah guna bahasa Melayu je lah, guna apa yang kita faham je. Guna bahasa pasar kita je. Okey, sebagai contoh lah Okey, sekarang ni kalaulah gambar tu, sebagai contoh kita ada gambar kubik ni, graf kubik. Maksudnya graf tu adalah graf melengkung. Ada atas, ada bawah. Okey, kalau misal kata kita punya paksi X kan yang ini kan. Ini paksi X kita kan. Okay, ini adalah paksi X kita. Maksudnya, kalau nilainya dekat sebelah atas, maksudnya gambar tu berada di sebelah atas, nilai luas kita ataupun nilai kameran tu dia dalam keadaan positif. Okay, tapi bila dia berada di kawasan yang bawah, maksudnya yang kawasan yang belah sini, di kawasan belah sini, di kawasan yang bawah, so bermaksud nilai dia adalah nilai yang negatif. Okay. Bila jawapan akhir kita, misal kata jawapan kita adalah negatif 9, let's say lah kita punya luas pada waktu itu adalah negatif 9. Soalan saya, boleh tak jawapan luas kita dalam negatif? Boleh tak jawapan luas dalam negatif? Tahu tak? Umaira, Balkis ada? Umaira, negatif boleh untuk luas tak? Umaira? Mana hilang Umaira pergi? Oh Umaira. Umaira tak ada Zaira ada. Umaira, negatif boleh untuk luas tak? Kalau kita belajar sebelum-sebelum ni kan, negatif boleh untuk luas tak? Tak. Yes, tak boleh kan? Tak. Betul kan? Tak boleh kan? Okey. So nanti kalau misal kata kita dapat, contohlah kita kira-kira jawapan kita adalah negatif, akhir sekali kita kena pastikan jawapan kita kena jadikan dia positif sebab dia luas. Dia sama negatif positif ni macam kita punya berat, kita punya tinggi yang measurement, macam masa, dia kan tak boleh negatif kan, luas, isi padu, dia mesti positif. So maksudnya di akhir sekali korang kena pastikan korang mesti tukar kepada positif lah. Okay, boleh Yang okay? Okay, so saya sambung dengan contoh luas juga ni. Okay, ini pun pakai buku teks juga. Sekejap saya cek lagi sekali. Ini page 97, 98. Okay, so kita tengok contoh terus Okay, contoh Okay, tadi saya ada cakap kalau misal kata, okay, dia sebenarnya dia macam ni lah. Kalau untuk paksi X, kita akan jelas nyata tengok nombor yang terlibat adalah maksudnya dekat paksi X tu sendiri, nombor yang ditulis adalah nombor dia. Ataupun dengan kata lain, graf tersebut dilorekkan di bawah graf menghadap pada paksi X tu. Okay, tak apa. Yang ni korang follow dia dulu. Nanti bila kita pergi kepada soalan, ada certain soalan dia kena pakai X, ada certain soalan dia kena pakai
pakai Y. Kita kena tentukan sendiri. Okay, untuk yang soalan ni memang jelas nyata lah sebab ini baru pengenalan je. Okay, tadi formula kalau misal kata paksi X, benda yang paling wajib kita kena tahu, kita kena kamirkan hujung belakang mestilah DX. Okay, dan nombor-nombor di sini mestilah diambil daripada huruf X. Daripada X. Ini pun sama, mesti ambil daripada X punya garisan. Okey, tengah-tengah kalau korang ingat balik tadi sebenarnya dia tulis huruf Y. Okey, tadi saya dah cerita kan? Okey, so Y ni bermaksud kita kena menggantikan. Okey, contoh saya terus buatlah Untuk soalan A ni saya buat. Okey, saya buat kameran. Disebabkan ini kita nampak jelas 36, so saya terus letak 36. Hujung ni mestilah DX sebab dia pada paksi X ni tadi. Okey, boleh faham? Boleh follow? Okey, yang tengah-tengah ni dia cakap huruf Y. Maksudnya kita bukannya ambil huruf Y kita letak kat sini. Tak. Kita ambil Y, kita jadikan Y tu perkara rumus, tapi apa yang kita kena ambil yang kat belakang ni. Saya tak boleh letak Y kat situ sebab kalau saya letak Y, contoh macam saya ada sebut, kalau kita nak buat kameran, kalau dia terhadap DX, dalam mesti huruf X, dia tak boleh huruf Y. Dia mesti huruf yang sama-sama dengan dia. Okey, bermaksud bila kita jadikan Y sebagai perkara rumus, bakinya yang warna hijau yang saya buat ni tadi ni, inilah yang sebenarnya yang kena masuk dekat dalam ni. Okey, dia kena sama-sama huruf X. Baru saya boleh kamih. Boleh faham tak? Boleh follow tak yang ni? Sebab cara nak ambil kena tahu Boleh Okey, kita memang wajib kita ambil huruf X juga. Kita tak boleh ambil huruf Y. Y tu jadikan perkara rumus, maksudnya Y jadikan perkara rumus, yang belakang tu just kita masuk saja. Okey, so apa yang kita boleh terus ni, kita dah boleh terus buat lah. Okey, dia ada 2 step macam saya sebut tadi. Korang boleh letakkan, dia ada 2 cara. Okey, cara yang pertama korang boleh letak 2 kat luar, duduk luar, ataupun korang terus buat pun tak apa. Jawapan dia sama je. Kalau saya suka terus buat je. Saya tak suka buat keluar pun. Okey, maksudnya saya terus buat lah. 2x kuasa berapa ni? Kuasa berapa? 2 tambah 1? 3. So bawah? Per 3. 3. So bracket kan? Terus buat macam biasa. Sama je. Dapat tak? Boleh follow? Okay, so seterusnya apa kita akan buat ialah menggantikan lah sebab kita dah buat kamera ni kan. So just ganti saja. So 2 ini adalah 6 kuasa 3 per dengan 3 tolak dengan orang dekat belakang. Okay, siapa tak faham substitute bagi tahu. Maksudnya bila kita substitute nombor-nombor ini, nombor 6 sebagai contoh, kita mesti substitute pada huruf X sahaja. 3 pun sama. Yang penting simbol mesti tolak. Okay, so bila tekan kalkulator, tolong tekan satu-satu, bermaksud depan ni dapatkan nombor, pakai kalkulator, tolak dengan yang belakang ni pula dapat nombor. Okay, boleh follow? Boleh follow? Okey, yang ni saya nak kena teruskan je sebab nanti dia ambil masa yang banyak. Nanti kita akan dapat jawapan dia adalah 1, 2, 6. Okey, yang ni kamu boleh refer balik buku teks lah. So yang penting macam saya sebut tadi, kalau kita nak buat soalan kamera ni, nak buat luas ke apa ke, korang mesti mewujudkan bentuk kamera ni. Ini mesti pandai dibentuk. Baru kita boleh dapat jawapan tu betul. Okay, boleh faham sampai sini? Yang ni okay? Saya sambung B Saya sambung B Okay. Okay, kita tengok balik. Kenapa jawapan kita positif? Sebab dia berada di atas paksi X. Ni paksi X, dia berada di atas. So sebab tu jawapan kita memang terus dapat. Maksudnya bila kamu kira memang confirm jawapan kamu adalah positif. Okay, soalan B. Kalau ikut logik, saya ada paksi X dekat sini, ini dah kira bahagian bawah.
So jawapan ni nanti korang akan dapat jawapan negatif. Tapi disebabkan luas, make sure jawapan akhir kita mesti tukar kepada positif. Boleh faham yang ni? Boleh follow? Boleh tak? Buat macam biasa sama je. Okay, kita teruskan Okay, so kita akan teruskan untuk soalan yang ni. Soalan B, okay. Saya letak dulu kamera depan disebabkan nombor yang terlibat adalah 2 dengan 5. So saya nampak huruf X, saya akan letak DX kat belakang. Okay, boleh faham yang ni? Ada siapa-siapa nak tanya? Ini okay? Okay, okay. Nombor dekat depan nak tulis nombor apa? Tolong saya. 25 ke 52? Siapa kat bawah? Siapa kecil? 2. 2. So yang besar dekat atas kan? Okey, so macam saya sebut tadi, kalau kameran hujungnya adalah DX, dia mestilah huruf Y. Tapi bukan Y yang kita ambil. Y yang dah jadi perkara rumus. Sebab ada soalan kadang-kadang Y tu belum jadi perkara rumus. Korang kena susun tu cantik lu, baru boleh ambil yang belakang. Okay, so saya dah boleh ambil yang belakang yang ini. Dapat tak? Boleh follow? Boleh saya masukkan value. Kalau saya letak Y kita tak boleh kamera kan? So saya kena ambil yang ni lah. X kuasa 2 tolak 6X tambah dengan 5. Okay, so nak buat bracket boleh, tak buat pun tak apa, terpulang. Tak kisah pun. Okay, so tolong saya nak buat kameran. X kuasa apa kat depan? Untuk yang kat depan, first. X kuasa? 3. 3, good. Per? 3. Good, pandai. Tak. 6X kuasa? 2. Bagus. Bawah? 2. Bagus. Okey, belakang tambah 5 X. X. Okey, so kita letak kat sini 5, 2. Okey, kalau rasa 6, 2 ni korang nak kecilkan. Kalau rasa tak nak kecilkan pun is okay, tak ada masalah pun. Okey, yang penting tekan kalkulator tu betul. Okey, yang ni kena panjang sikit bila substitute tu. So maksudnya untuk the first one, saya buat 5 tu. So saya akan dapat 5 kuasa 3 per 3 tolak dengan, kalau kamu potong sini dapat 3 kan? Boleh tak ni? Saya terus je ni. Okay, tambah dengan 5 darab 5. Tolak dengan orang belakang. Nampak tak bendanya banyak? Kenapa banyak? Sebab makin banyak ungkapan, makin panjanglah jalan kerjanya. Okay, second ganti siapa? Nombor? Saya dah buat 5 kan yang first kan? So second is nombor 2, make sure ada tolak kat situ. So kita akan dapat 2 kuasa 3 per 3 tolak 3, 2 kuasa 2 tambah 5, 2. So macam saya sebut tadi, kalau tekan kalkulator tolong tekan satu-satu. Dapat yang depan, tolak dengan dapat yang belakang. So kalau kita refer buku teks nanti jawapan dia adalah negatif 9. Okay, soalan saya. Adakah boleh kita tanyakan final answer kita negatif 9? Tak. Tak boleh sebab luas. So make sure korang kena tulis akhir tu luas dia adalah 9. Nak tulis unit kuasa 2 boleh, nak tulis luas 9 pun dah cukup pun okey je, tak ada masalah. Okay, boleh dapat yang ni? Boleh follow? Yang ni okey? Yang ni okey, boleh follow? Okey. Okey, seterusnya. Yang ni saya takkan tunjuk habis sebab sekarang dah nak setengah-setengah sebab saya nak kena habiskan Y juga. Okey, tak apa. Yang ni saya hanya nak cerita saja. Okey, saya cerita bentuk je. Okey, kita refer kepada bentuk ini pun sama muka surat bawah dia ni rasanya ni. 98. Ni page 98 Okey, so dia sama juga. Okey, kita faham gambar dulu. Okey, kamu tengok dulu gambar. Kalaulah dekat gambar yang sebelah kanan ni, kawasan yang berlorek dia adalah berada di atas paksi X. So maksudnya nilainya positif ke negatif? Yang ni nilainya apa? Positif. Kenapa positif? Sebab dia atas graf, dia atas paksi X. Okay, so maksudnya yang second ni?
Agak-agak nilai apa? Negatif. Negatif. Okey. So maksudnya dekat sini bila kita buat, contohlah bila kamu buat, okey, kita buat satu-satu dululah Saya tunjuk dulu tapi saya tak nak buat step-step ni, nanti korang buat sendiri. Okey. So maksudnya contoh saya buat, okey, kameran 03. Boleh tak saya buat kawasan A dulu? Saya buat budak A dulu and then baru buat B. Terpulanglah mana-mana A, mana B tak kisahlah, suka hatilah, mana-mana dulu pun tak apa. Okay, tapi saya buat yang depan dulu. So, 0 pergi ke 3. Semua boleh follow kenapa 0 pergi ke 3? Sebab kawasan Belorek tu yang terlibat adalah daripada 0 pergi ke 3 sahaja, bukannya full. Okay, dia full tapi kita terpaksa pecahkan atas sebab dia ada nilai positif dengan negatif tadi. Okay, so sebab tu kena faham gambar. So, untuk yang ini saya akan buat hujung di X. So, yang ini akan dapat 2X kuasa 2 tolak 6X. Okay, boleh dapat ini adalah bentuk yang A Ini budak A. Okay, saya kena tambah. Kenapa tambah? Sebab A ini luas yang bawah ni, kita kena tambah dengan luas warna biru sebelah kanan ni. So, kita kena tambah lah. Okay, apa yang berlaku untuk B ialah daripada 3, 6, nombor yang sama, 2X kuasa 2 tolak 6X. Okay, kita akan buat DX kat situ. Okay, so nanti step dia korang akan buat macam biasalah, kembang-kembang kuncup semua tu, kembang. Yang ni korang kena buat ni semua. Okay, sekejap. Okay, nanti sampai step sini, bila kamu dah substitute bagai tu, ni kan kita kena substitute kan, nombor-nombor ni kan, substitute kat dalam and then nanti kena minus dengan kosongan. Maksudnya ada benda yang korang kena buat. Yang pertama, tolak dengan yang substitute kosong, dapat depan, akan tambah dengan nombor yang substitute dengan 6, tolak dengan nombor yang substitute dengan 3 and then akan dapat belakang. Faham saya punya step? Faham tak? Boleh follow yang ni? Kenapa ada sampai 4 bracket? Kenapa ada sampai 4 bracket? Sebab ada 4 nombor ni. Ni 3 kosong, masa substitute 3, masa substitute kosong, masa substitute 6, masa substitute 3. So maksudnya bila kita nak buat, yang cerita bracket ni korang asingkan, jangan dikombainkan. So nanti bila kita buat, nanti korang akan dapat satu nombor kat sini. Dekat sini dia akan dapat negatif 9. Yang depan saja dia dapat negatif 9. Belakang nanti dia dapat 45. Soalan saya, boleh ke saya terus buat negatif 9 tambah 45? Boleh tak saya buat macam tu? Nanti saya dapat jawapan, nanti kita dapat jawapan 36. Boleh tak? Boleh tak? Tak. Tak boleh kan? Saya dapat jawapan nanti saya akan dapat jawapan nanti 36. Boleh tak jawapan saya 36? Tak Tak boleh. Kenapa? Sebab luas positif. Yes, maksudnya dekat sini yang negatif ini kita mesti jadikan dia modulus ataupun dengan kata lain dia dah jadi positif dulu. 9 tambah 45. Okay, barulah kita akan dapat jawapan dia berapa tu? 54. Okay, boleh faham kenapa negatif 9 tak boleh? Negatif 9 tambah 45 ni tak boleh. Sebab negatif 9 ni mesti luas dalam keadaan positif. Okay, boleh follow Okay, faham step? Semua okay? Yang ni okay? Boleh terima? Yang ni okay? Okey. Okay. Okey. Lagi kan? Okay. Setakat yang ni dia simple lagi sebab dia belum combine garis lurus dengan garisan lagi. Yang ni simple-simple lagi. Okay, so saya terus kepada paksi Y. Okay. Okay, so ceritanya. Okay, cerita untuk paksi Y ni. Okay, kejap Tadi saya ingatkan saya dah copy.
Sekejap bagi saya seminit jap. Okey, gambar dia sama je. Cuma kejap lagi ada benda saya nak tunjuk. Alamak. Gambar tak boleh ni. Gambar tak boleh pusing ni. Rotate. Ya ke? Kanan ada rotate ni. Tak ada je. Gambar objek. Yes. Okay. Kejap. Kena minta bantuan ni kejap. Kejap. Apa lah. Okey, saya sambung balik. Sorry si rotate tak jumpa. Okey, ini dia punya gambar, ni Pak CY. Okey, kalau misal kata dia cakap Pak CY bermaksud dia sama juga, yang penting hujung tu mesti DY dan AB itu mesti diambil atas Pak CY. So AB tu mesti diambil atas Pak CY sebab hujung dia DY. Maksudnya nanti memang soalan tu akan bagi cari luas kawasan berlorek di bawah Pak CY ke, depend pada soalan lah. Okay, so untuk yang ini dia sama juga, tengah-tengah ni nanti X. Nanti kita tengok soalan lah terus Okay, yang ni okay boleh terima? Yang ni okay boleh terima? Okay, kalau misal kata pening tengok, okay, saya ada satu lagi strategi ataupun satu lagi kaedah. Korang boleh sengetkan korang punya buku ataupun kertas soalan tu. Maksudnya korang boleh rotate, macam contoh, ini adalah gambar yang ini, saya rotate jadi macam yang ni. Bermaksud bila kita rotate, kita akan nampak bentuknya sama macam yang kita faham macam Pak CX tadi. Okay, maksudnya kadang-kadang ada orang Y ni dia pening tau sebab Y tu dia menyengit ke tepi. So dia pening. So kalau saya suka korang macam sengetkan gambar and then kita akan terus nampak macam bentuk X. Tapi bersyaratlah. Yang penting kalau dia kata paksinya masih Y, hujung sini mesti DY. Maksudnya yang hujung wajib DY. Okay. Dan huruf-huruf yang diambil mestilah berada pada paksi Y. Okay, yang ni boleh follow? Yang ni okay, boleh saya teruskan Okay, untuk yang bawah ni pula, yang sebelah kiri ni pun sama penerangan saja. Okay, so let's say lah kita ada Pak CY. Okay, Pak CY ni, okay, benda yang berada di sebelah kanan tadi kalau Pak CX atas positif, bawah negatif. Tapi kalau Pak CY kanan positif, maksudnya di sebelah kanan ni, okay, ini adalah positif, okay, yang sebelah kiri adalah negatif. Okay, boleh follow Maksudnya macam tadi kalau graf apa tadi? Nanti tengok balik lah yang tadi, sekejap. Okay, yang ni tadi maksudnya macam contoh tadi kalau positif dia berada dekat bahagian atas. Yang ni negatif, graf yang berada dekat bahagian bawah. Tapi bila Pak CY dia pakai kanan dengan kiri pula lah. Kanan positif, sebelah kiri adalah negatif. So nilai negatif tu kita kena tukar kepada nilai positif. Okay, so kita pergi kepada contoh terus untuk lebih nampak. Okay, contoh. Okay, kita akan solve terus Okay, so kalau kita tengok dekat sini soalan dia, okay, ini adalah Y, nombor pun ada pada Y and then dia berada dekat sebelah kiri. Jawapan nanti kita dapat negatif ke positif?
Jawapan negatif ke positif? Jawapan akan negatif ke positif? Kiri. Negatif. Negatif, yes. Okay, so bila negatif, final answer kena jadikan positif lah. Yang ni jawapan dia akan memang positif dah, siap-siap. Okay, yang ni ada beberapa perkara yang saya kena tunjuk balik lah. Okay, sebagai contoh disebabkan dia nak luas sahaja, so hanya refer kepada luas sahaja, dia nak paksi Y, sebab kita tengok pun paksi Y. Okay, depan sini, belakang mestilah DY, nombor dekat sini pun mestilah diambil daripada Y. Ini pun sama, ambil daripada Y. Okey, tengah-tengah ni dia adalah huruf X. Bermaksud X kita mesti dalam keadaan dah jadi X tu adalah apa kita panggil perkara rumus. Okey, sebagai contoh saya buat soalan A. Okey, saya buat kamiran disebabkan ini Y, saya letak hujung ni DY. Nombor bawah berapa? Yang kawasan berlorek saja ni yang terlibat ialah nombor 1 dengan 4 kan? So kita letak 1, 4. Okey, saya nak hurufnya sekarang huruf X. Dekat tengah-tengah ni. Okey, sekarang ni masalahnya kita belum ada X lagi. Saya belum jadi X lagi. So korang kena ubah dulu jadikan X perkara rumus. Maksudnya negatif ni korang kena buat apa? Bawa ke sebelah lah jadi negatif. Maksudnya ini akan dapat negatif Y kuasa 2 sama dengan X. Boleh follow tak? Saya kena jadikan Boleh. X perkara rumus. Baru saya boleh ambil. So saya dah boleh ambil masuk dalam ni. Dah boleh buat kan? Sebab dia dah sama-sama huruf Y kan? Betul tak? Dah boleh buat kan? Okay. So just buat macam biasa, sama. Buat je macam biasa. Bila dah sama-sama huruf Y baru boleh buat kamiran. Selagi tak sama dalam jangan buat lagi. Maksudnya kalau misal kata ada huruf lain pun, huruf yang lain terlibat tu pun tak payah buat. Dia macamnya ada soalan hari tu, ada soalan kat mana yang macam pembezaan tu. Okay, so maksudnya apa yang kat sini sama juga. Negatif Y kuasa 3 per dengan 3, 4, 1. So yang depan substitute. Tolak dengan negatif 1 kuasa 3 per dengan 3. Okay, macam biasalah nanti kita dapat satu jawapan. Okay, nanti dia dapat jawapan berapa? Dalam buku teks jawapannya apa? Jawapannya negatif 21 kan? Betul? So nanti jawapan akhir make sure kamu bagi jawapan mestilah positif. Okay, so yang second, okay, yang second ni saya nak tunjuk sikit. Okay, untuk yang soalan B, okay, ada soalan kadang-kadang nombor yang dia bagi tak ada, kat sini tak ada nombor. Kalau tak ada nombor bermaksud kita kena cari dulu menggunakan pintasan. Maksudnya kadang-kadang dia ada dua, biasanya soalan kalau nak cari titik yang nak letak kat hujung tu sama ada dia pakai pintasan Y ataupun X depend on soalan. Okay, yang kedua dia pakai apa tu nama dia, garis titik persilangan. Nanti korang akan tengok balik lah titik persilangan dia akan pakai persamaan serentak. So macam saya sebut selalulah persamaan serentak tu benda dah belajar daripada form 4, so bila-bila masa sahaja kita boleh jumpa lagi. Okay, maksudnya untuk soalan yang ini terletak pada pintasan. Okay, apa yang kita kena buat ialah korang kena tengok kat sini korang kena faham Okay, sekarang ni dekat paksi X ni, ini paksi X, nilai X ini yang saya tanda ni, nilai X ni adalah kosong, betul tak? X kita kosong kan? Yang kat garisan ni. Kalau pintasan Y, nilainya adalah kosong Y kan? Ada belajar kan ni? Kalau dekat pintasan Y, sesuatu nombor, titik, dekat pintasan Y, Y akan wujud yang kosong tu pada huruf X. So maksudnya, huruf X ini korang kena samakan dengan kosong. So yang ini, saya kena ubah dulu. Maksudnya, kosong sama dengan negatif Y tambah 1, and then kita akan dapat Y tolak 3. Okay, kita ada belajar yang dalam maths, misal kata
Sekejap apa yang saya nak buat nombor. Sekejap saya kena tunjuk balik basic balik semula. Tolak 3x tambah 2x tolak x tolak 6. Okay, dalam maths kita ada step dia kan. Okay, let's say kita ada bentuk arm and then kita akan tekan calculator. Lepas tu kita akan move pergi atas balik, kita akan buat bracket ni. Okay, sebenarnya apa yang berlaku dekat bracket ni ialah dia buat x tambah 1, x tambah 2 ni, yang bracket yang pertama dia samakan dengan kosong. Maksudnya dekat celah ni sebenarnya ada satu step yang kita skip. X tambah 2 dia samakan dengan kosong. Yang kedua adalah X tolak 3 dia samakan kosong. Sebab tu jawapan kita adalah 3, yang ini jawapannya adalah negatif 2. Itu yang dapat jawapan akhir tu sebenarnya. Okay, bermaksud dekat sini ialah yang depan ni, yang dalam bracket ni korang boleh terus dia samakan dengan kosong. And then yang belakang ni korang boleh jadikan dia adalah apa? Samakan dengan kosong juga. Okay, maksudnya negatif ni bila kita bawa pergi sana ke apa ke, dia tak ada efek apa-apa pun. Okay, so just kosong sama dengan y tambah 1 yang pertama. So kita akan dapat y sama dengan negatif 1. Boleh dapat tak? Boleh follow tak? Yang ni okay? Yang ni boleh terima tak? Boleh, boleh. Boleh, okay. Yang second, kosong sama dengan y tolak 3. Y sama dengan 3. So, maksudnya negatif 1 yang mana? Yang sini, yang bawah ke yang atas negatif 1? Negatif 1 yang kecil lah kan? Negatif 1 kat sini lah kan? Sini 3 kat atas. 3 kat sini. Boleh dapat tak? Boleh. Boleh, okey. Yang ni okey? Yang ni okey? Okey, so kita terus dah boleh buat kameran lah. Okey, so kita dah boleh terus buat kameran dia. Okey. Daripada negatif 1 pergi ke 3. Okey, kita boleh terus buat negatif 1 terus pergi ke 3. Kalau rajin buatlah daripada negatif 1 pergi kosong, kosong pergi 3. Tapi sebenarnya nanti jawapannya sama je daripada kita buat 2 kali. Mana yang boleh kita langsam je terus. So kita buat sekali je. Okey, dapat Okey, so kat belakang kita kena letak huruf dy kan? Kan? Betul kan? Okey, so macam yang kita sebut tadi, saya kena sini dy, tengah-tengah ni mesti huruf x. X dah jadi perkara rumus belum untuk persamaan ni? Dah jadi kan? So saya kena buat yang belakang ni lah. So kameran nak senang mesti dikembangkan. So maksudnya korang kena kembangkan and then kena letak negatif. Okay, so apa yang kita akan dapat kat situ ialah y kuasa berapa tu? Kita darab dulu. Darab biasa. Y kuasa 2 tolak 3y tambah 1y, kita akan dapat negatif 2y. Ini boleh follow tak ni? Saya terus je ni. Tolak 2y, boleh dapat tak? And then dapat tolak 3. Tapi dia ada negatif dekat depan. Boleh tak ni? Yang kembang ni pandai kan? Saya tak tunjuk balik ni. Ni basic biasa ni. Semua okey? Semua okey? Saya sambung Okey, so nombor yang akan dapat kat dalam adalah negatif y kuasa 2 tambah 2y tambah 3. So just buat saja macam biasa. Lepas tu siap. Okey. Ada benda nak tanya sebab saya rasa saya nak kena stop dah dekat pukul 10 dah. Okey, so bila kamu buat soalan mana? Okay, so yang ini bila kita akan buat nanti dia akan dapat 32 per 3. Okay, ni dapat 32 per 3. Boleh follow Okay, dapat Okay, so nanti korang boleh refer balik dekat contoh yang satu lagi tu. Dia dekat muka surat bawah dia tu. Surat apa tah? Okay, so macam saya sebut tadi, sebelah kanan ini nilai dia positif, ini sebelah kiri nilai dia negatif. So maksudnya bila kita buat, pastikan negatif ni korang jadikan positif terlebih dahulu, baru ditambah dengan nombor yang positif sebelah kanan. Okay, boleh follow?
Okey, sebelum tu sebab saya dah nak habiskan ni. So agak-agak kamu apa nombor yang saya kena letak kat sini? Siapa boleh agak? Saya ambil yang ni kan. X mesti apa tadi saya sebut? X mesti sama dengan kosong sebab dia pintasan apa? Pintasan Y. So kosong, sekejap saya kena bantu sikit je. Saya tak nak buat semua, nanti buat sendiri. Okey, so kita kena pecahkan lah. Y yang pertama, Y yang kedua, Y yang ketiga. Maksudnya yang pertama adalah Y sama dengan kosong. Okey, boleh follow? Yang kedua adalah Y tolak 2 sama dengan kosong. Yang ketiga adalah Y tolak 5 sama dengan kosong. So yang ni kosong settle, yang ni dapat 2, yang ni dapat 5. Boleh faham tak? Ini boleh follow? So this one is memang kosong, tak ada masalah. Ini nombornya adalah 2, ini nombor dia adalah 5. Yang ni korang kena pecahkan lah. Budak A dengan budak B. Sebab satu nilai negatif, satu nilai positif. Dia tak boleh buat serentak. Okay? Boleh? Ada benda nak tanya? Sebab saya nak habiskan dah ni. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya tak? Tak ada? Confirm? Semua okey? Okey kot. Semua okey kot. Okey, kalau tak faham nanti boleh tanya ke PM ke. Okey, make sure kiranya hari Isnin saya akan sambung dengan hari Isnin ni siang tau. Isnin kelas siang. Sebab hari Isnin ni saya tak ada pergi hospital. So Isnin siang. So saya akan sambung satu lagi bentuk and then kita akan terus masuk isi padu. Lepas tu nanti kalau sempat, saya rasa tak sempat tu, soalan SPM punya bentuk tak sempat. So memang nanti saya beritahu balik lah info pasal modul tu Okay, so saya stop sampai sini. Terima kasih sebab bagi kerjasama. Sorry lewat sikit malam ni habis. Okay, kalau apa-apa hal boleh PM tanya Okay.